So, Min boleh terus share screen So far belum keluar lagi. Okay. Okay, good. Set now. Okay. Okay, nampak tak? SM, Okay, nampak tak? nampak clear. Okay. Clear. Okay, So, malam kalau pada siapa yang tak nampak ke ataupun ada masalah apa, just tulis di ruangan chat sebelum dari itu, sebelum Min nak start, speaker allow ke untuk participant ajukan soalan sewaktu pembentangan? boleh silakan, tapi Tak ada better masalah. Nanti kalau tak ada soalan, sila ajukan di ruangan chat. InsyaAllah uh, saya akan cuba bacakan. Kadang-kadang ada je sahabat-sahabat kita dalam ni akan cuba menjawab soalan-soalan yang diajukan nanti di ruangan chat. Ataupun anda boleh turn on mic anda dan sila tanya secara berhemah insyaAllah. Okey, boleh kan? okay. Boleh. Teruskan. Okay. So malam ni Min diberi tajuk background, product, facility dan reseller. 3 sekali Min cuba buat sebaik mungkin dan secepat mungkin sebab kita takut kita ambil masa yang panjang kan. So kalau boleh soalan tu malam ni Min akan sharekan manfaat secara basic. So untuk detailsnya pengiraan ataupun sistem dia, kita akan go kepada next Zoom lah, betul tak SM? Ya, Okay. betul. Untuk sistem dan juga calculation, Mm-hmm. untuk kita fokuskan pada malam esok. Malam ni kita hanya fokus berkenaan dengan slide yang Min buka ni. Dia memang dah complete lah. Latar belakang syarikat, produk-produk yang ada dalam Quantimeter dan juga apa kelebihan Quantimeter yang seperti Puan Asmin plan. Dia dah berhenti kerja, dia jadi isi rumah. Now sekarang ni dia tengah boleh dikatakan 100% memberi komitmen kepada Quantimeter. Ya. Apa yang Quantimeter hidangkan untuk reseller program. Itu yang speaker kita nak kupaskan pada malam ni insyaAllah. Okay. Okay, kita boleh start ya? Okay, Alhamdulillah. Kita start daripada background insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita start daripada profil syarikat. Okay, Quantimeter ni dia telah didaftar pada 30 Julai 2012 dengan modal 10 juta lah. So dulu actually Quantimeter ni dia dah establish 10 tahun yang lepas. So tapi kenapa kita tak kenal dia? Sebab dia membuat operasi mereka B2B. So just 2020 dia tak started untuk keluarkan fasiliti tu kepada orang awam. So Quantimeter dia adalah merupakan pengedar emas terbesar di Malaysia. Dia ibarat macam kedai emas lah. Pengedar emas terbesar di Malaysia macam Habib, macam Pokong apa semua tu. So dia adalah pengedar utama kita di Malaysia lah pada tahun 2012 lagi. So yang kedua, dia adalah menyediakan produk emas yang certified by LBMA, produk physical 9999, okay? So kepada pasaran Malaysia termasuk agensi kerajaan, bank institusi kewangan, peniaga dan pengedar individu. Dan keempat adalah Quantimeter juga merupakan pembekal sistem perdagangan emas di bank-bank tempatan kita. So macam yang cakap tadi 2012 dia bekerja B2B kepada bank-bank tempatan kita lah seperti Bank Muamalat. Kejap lagi Min akan tunjukkan dia punya rakan niaga lah. Dan Quantimeter juga adalah satu syarikat patuh syariah yang di bawah Tawafuk Konsultasi dan Rakabah LLC. Okay. So Min minta maaf kalau Min agak cepat. Kalau Min cepat boleh bagi tahu Min ya. Min akan slowkan sikit. Sebab kita first time kan so dia agak macam nervous sikit. Okay, clear untuk profil syarikat. So macam kita tengoklah ini adalah pendaftaran SSM. Kita go roughly sikit kepada background company sebab kita nak fokus kepada facility di Quantimeter. Okay. So ini adalah ibu pejabat Quantimeter. SM nampak kan saya slide Ya, betul ni? nampak clear. Okay. Tak ada masalah. Okay.
So dekat mana ibu pejabat Quantum Matter ni? Di Quantum Matter Bullion House di Pulau Pinang, di Jalan Residency, Georgetown. Okay, so ini adalah HQ dia. So dia ada beberapa juga lokasi cawangan di cawangan Quantum Matter di Kuala Lumpur. Kita boleh tengok dekat sini, di Johor Bahru, Kelantan, Kuching Sarawak, Sibu Sarawak dan Kota Kinabalu Sabah. Okay, dia ada 6 tempat lain ya. So siapa kita punya pengasas dan pengarah urusan kumpulan dalam Quantum Matter ni? Ini adalah Datuk Lim Kon Soon. Macam mana? Jom kita tengok sikit macam mana selepas kejap lagi menceritakan pasal fasiliti, kita rasa macam too good to be true. Macam mana Datuk Lim ni boleh provide fasiliti yang sangat bagus, sangat hebat. So kita tengok. Datuk Lim Kon Soon ni dia dah berpengalaman 20 tahun dalam pengecualian ketempatan komponen elektronik dan kalium cyanida emas yang digunakan dalam industri penyaduran emas. Dan dia juga terlibat dalam kerjasama pembangunan dan pemulihan emas daripada elektronik dengan Inocam dari Afrika Selatan sejak 2000 lagi, tahun 2000 lagi. So ini journey dia selama 20 tahun. Barulah dia boleh keluarkan fasiliti yang sangat bagus. Dan dia juga membekalkan emas kepada fabrikasi barang kemas dan berurusan dengan Australia Bullion Banker. Dan last kali dia terlibat dalam pembangunan sistem integrasi untuk Perth Mint untuk menjalankan perniagaan perdagangan emas dengan bank. So sebelum dia mengeluarkan fasiliti kepada kita yang kita tahu sekarang ni, dia dah melibatkan diri dengan pelbagai syarikat yang hebat-hebat yang kita boleh buat cross check balik semula nanti ya. So next, siapa kenal ni? Yang mulia Tan Sri Datuk Sri Mazlan bin Lazim. Siapa kenal? Dia adalah kita punya pengurusi eksekutif, kita punya chairman lah Quantum Matter Sdn Bhd dan juga ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan pengurusi Probability McKedy di Perbadanan Kementerian Kewangan. Siapa kenal Datuk Sri Mazlan ni? Cuba tekan 2. Ada tak? SM boleh baca ke? Minta nampak. Okay. Okay, So tak apa. tak ada. Ada yang tekan 2. Okay, good. Okay, dia telah berkhidmat, Datuk Mazlan ni dia telah berkhidmat dengan polis diraja Malaysia selama 35 tahun dan sekarang ni dia menjadi salah seorang daripada chairman dalam Quantum Matter lah. So, dia adalah bekas Ketua Polis Kelantan, Ketua Polis Kedah, Ketua Polis Kuala Lumpur, Pengarah Jambatan Logistik dan Teknologi di Bukit Aman. Timbalan last kali adalah sebelum beliau bersara, dia menjadi Timbalan Ketua Polis Malaysia sebelum bersara. So sekarang ni dia adalah chairman dalam Quantum Matter. So orang ketiga yang penting dalam Quantum Matter adalah Haji Kamarizaman bin Johari, ahli Lembaga Pengarah Quantum Matter lah. So dia pada tahun 1982 dia menyertai Bank Negara Malaysia dengan berlatarkan belakang ijazah sarjana muda dalam ekonomi. Dan pada tahun 1992 memperolehi Manson Fellowship setelah menamatkan pengajian dalam sarjana lah. So 1992 beliau dilantik pula sebagai Ketua Unit Luar Pesisir di Labuan. So dia juga menjadi Ketua Perdagangan Forex sehingga 1992. Dan last kali dilantik sebagai Pengarah Jabatan Kewangan dan Perusahaan Pembangunan Bank Negara Malaysia sehinggalah beliau bersara. So hebat-hebat kita punya top management ni kan. So okay. Dan ini adalah satu info yang sangat penting anda perlu faham dan keep in mind benda ni. So Quantum Matter tidak memerlukan registered di bawah BNM, tetapi Quantum Matter ialah institusi pelapor di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada hasil haram, aktiviti haram. So AMLA ni masa mula-mula main start, bila kita tengok je satu syarikat ni sebagai pelapor AMLA,
kita dah tahulah itu adalah syarikat yang legit, sebab Min dulu sebagai banker pun kita akan kita melalui AMLA ni, kita memang terdedah dengan anti money laundering ni, dan kita sebagai seorang staff pun kena buat exam AMLA ni. So AMLA ni memang sangat strict. So that's why bila Min tengok, Min kaji balik, syarikat Quantum Matter ni adalah institusi pelabur di bawah AMLA. Alhamdulillah, sebab tu kita yakinlah sampai sekarang. Okay. So sebab Quantum Matter melalui proses yang sama macam bank semua syarikat financing pun memang akan di bawah Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram ni. Okay. So we go kepada Quantum Matter adalah satu syarikat patuh syariah. So dia di bawah Tawafuq Konsultansi dan juga di bawah Rakabah LLC antarabangsa. So Rakabah LLC ni untuk yang satu agensi syariah compliance untuk metal and gold. So kalau pada Tawafuq Konsultansi ni, kalau you all nak buat cross check, boleh pergi dekat website Tawafuq Konsultansi, di bawah sekali dia ada WhatsApp. So you all boleh WhatsAppkan tentang facility GCA, GAE dan GSA. So diorang akan reply. So penting untuk kita buat cross check supaya kita lebih yakin dengan syarikat. Okay. So Datuk Sri Haji Hassan bin Haji Ahmad ni, dia adalah pengurusi jawatan kuasa syariah Quantum Matter. So dia juga adalah bekas mufti Pulau Pinang. So sekarang ni dia adalah salah seorang yang jawatan kuasa dalam syariah Quantum Matter Sdn Bhd. Okey, siapa yang melibatkan diri dalam Tawafuq Konsultansi orang penting ni? Encik Muhammad Aiman bin Muhammad Salmi, pengarah dan perundi utama yang dalam Tawafuq Konsultansi ialah syarikat kewangan Islam global. So dia ni adalah orang penting dalam Tawafuq Konsultansi, dan dia juga salah seorang daripada IOYF person yang in charge. So kita juga adalah salah seorang daripada International Finance Best and the End Islamic Finance. So ini adalah award yang Quantum Matter terima daripada global. So kita dapat award daripada Global Islamic Finance Award GIFA pada tahun 2019, dan kita dapat Islamic Retail Banking Awards Best Training Provider pada tahun 2019 untuk sijil syariah GSA, GCA dan JE. Okay. So ini adalah lembaga pengawasan syariah antarabangsa untuk Quantum Matter. So kita boleh view. So you all boleh tengok selepas ni, kita akan sharekan slide ni. Dan ini adalah pengaudit syariah penasihat kewangan Islamik untuk global kita, untuk di bawah Rakabah LLC. Dan ini adalah sijil-sijil yang daripada Rakabah LLC lah untuk produk emas yang ada dalam Quantum Matter. So ini, yes, yang ini adalah next kita pergi dekat rakan niaga kami, rakan niaga dengan Quantum Matter. So pada tahun 2012, Quantum Matter dia bekerjasama B2B dengan Bank Muamalat, Lions Bank, ICBC, Afin Bank, Angkasa dan Arahnu Tekun. So ini adalah dia punya, sebelum Quantum Matter keluarkan fasiliti Quantum Matter kepada orang awam, dia dah buat strong networking dengan kita punya badan-badan bank tempatan dan badan-badan koperasi government. Pada starting daripada 2012, just 2020, Quantum Matter start keluarkan fasiliti itu kepada orang awam. Okay. So ini adalah statement daripada setiap bank lah yang menjadi rakan niaga kepada Quantum Matter. So ini sangat penting, you all kena faham apa tugas Quantum Matter kepada bank-bank tempatan kita sebagai pembekal emas yang atau diperakui oleh Bank Muamalat lah, pembekal emas. Dan Alliance Bank ni juga sama, pelanggan yang layak dibenarkan memilih sama ada satu unit nilai bersamaan shilling emas atau e-gold untuk dikreditkan ke akaun penyimpan emas GSA. Okay. So kat mana kita punya emas?
kita simpan, kita buat fizikal emas tu dekat mana. So kita syarat patuh syariah di Quantum Matter, kita kena ada fizikal emas. So pembelian kita memang berdasarkan digital tapi bersandarkan fizikal. So kat mana fizikal kita disimpan? Di Bring Singapore, peti simpanan emas rasmi Quantum Matter, dan juga Bring Singapore ni adalah peti emas dunia yang di Asia dia ada 2 sahaja, di Vietnam dan di Singapura. So peti besi pihak ketiga yang melindungi pemilikan emas yang disimpan dalam sistem akaun simpanan emas anda di Quantum Matter. So Bring Singapore ni dia dah beroperasi, dah berpengalaman selama 162 tahun dan beroperasi di 53 buah negara dan juga mempunyai pelanggan dari 100 buah negara. Okay, so Bring Singapore ni dia adalah peti emas dunia. So kita sebagai B2C yang individu ni, kita tak boleh nak terus pergi kepada Bring Singapore, tak boleh. So macam mana cara untuk kita simpan emas kita? Kita kena melalui Quantum Matter. So Quantum Matter ni adalah kita punya satu saluran untuk kita simpan emas dalam peti emas dunia ni. So peti emas dunia ni adalah tempat-tempat kita punya bank-bank tempatan ataupun syarikat-syarikat besar menyimpan emas mereka ke dalam tu, kat dalam peti emas ni. Okay, so automatically bila kita start je menyimpan emas dalam Quantum Matter serendah RM10, kita akan diinsurancekan 100% by Landlord of London. Contoh macam kita dekat bank, duit kita tu akan diinsurankan BDIM sebanyak RM250,000, betul tak? Kalau kita hilang RM1 juta, kita tetap dibayar RM250,000 juga. Tapi di Quantum Matter, kalau kita hilang RM1 juta, dia akan bayar RM1 juta juga. So diinsurankan 100%. Insurance ni kita kena faham bukan Quantum Matter yang provide, tapi Bring Singapore itself yang provide insurans ni. Automatically sesiapa sahaja, even bukan Quantum Matter, yang menggunakan peti emas dunia Bring ni, dia akan diinsurancekan 100%. Okay, so yang kedua adalah Quantum Matter, dia adalah pengedar eksklusif The Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni adalah emas terbaik dunia yang kelima yang dimiliki oleh kerajaan Australia lah. So kenapa Perth Mint ni adalah satu emas yang premium yang certified by LBMA. LBMA ni seolah-olah macam kita satu London Bullion Market Association yang dia macam COP halal, which is kita ada, kalau siapa yang mengumpul fizikal emas, kita ada LBMA, non-LBMA. So kalau LBMA tu meaning that emas tu kita boleh jadi gold currency, kita boleh bawa di setiap negara. Sebab bila orang tengok je LBMA certified, so kita dah tahu dah fizikal emas Perth Mint ni kualitinya 100%, 999% adalah jongkok emas lah. So kalau non-LBMA, kemungkinan you punya fizikal tu boleh digunakan di dalam Malaysia sahaja. Dia tak boleh jadi gold currency. Macam itulah perbezaan antara yang ada fizikal, yang ada LBMA certified. Okay, so di Quantum Matter, emas kita premium gold. Okay, so kita boleh tengok dekat sini, Quantum Matter adalah pengedar eksklusif Perth Mint, dan yang kedua adalah Tome. So dalam Malaysia ni kita ada 2 je pengedar eksklusif The Perth Mint Australia ni, Quantum Matter dan Tome Gold. Okay, so ini adalah rakan JV Quantum Matter bersama My Angkasa Holding. Kalau you all tahu, Angkasa ni adalah satu koperasi government lah, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Okay, so Angkasa ni ialah koperasi Apex yang mewakili semua peringkat koperasi di Malaysia dengan 6.5 juta ahli dia. Okay, so okay, untuk profile company okay Min dah habis sampai sini. Alright, betul. Okay, company dah settle. Sekarang ni kita try masuk produk. Okay, so we go kat produk lah. Sorry lah. Mula-mula ni agak nervous sikit. Okay, ada soalan sebenarnya daripada Cik Deli Ramli. Angkasa tu kerjasama apa dengan QM? Okay. Angkasa tadi. Okay, sekejap kita pergi dekat sini.
Mana slide tadi? Bawah sikit. Yang baju biru tu. Okay. Angkasa ni dia menggunakan apps yang berlainan SEO Gold, betul tak SM? Ya, betul. So dia buat sama macam QM punya members juga. Cuma dia special. Dia fokus kepada ahli-ahli di bawah angkasa. Ya, betul. Untuk Dan buat jual beli emas menggunakan Ako Gold ni. betul. So dia sama juga macam members, cumanya siapa yang di bawah korporasi angkasa ni dia hanya boleh register di bawah angkasa sahaja. Betul SM? Ya, betul. So dia tak boleh nak register di bawah member yang lain lah, dia kena di bawah angkasa. Macam tu. Itu yang kefahamannya untuk yang Min faham lah untuk angkasa ni. Dia punya operasinya sama juga kan SM? Ya, sama. Okay, itu je ke soalan? Itu saja so far. Okay, Alhamdulillah. Adakah loan staf kerajaan angkasa buat GCA? Untuk buat GCA tertakluk kepada siapa pemegang akaun ACO aku tu. Dia kalau dia nak buat GCA bolehlah melalui Echo tu, sebab saya pun tak pernah akses lagi sebenarnya Echo ni, tapi pemahaman saya aku ni dia similar like macam sistem yang sedia ada kat kita ni. Betul, sebab Min pernah kita pernah training dengan salah seorang daripada ketua angkasa, wakil staf angkasa. So apa yang diorang lakukan sama macam kita juga, cumanya diorang punya apps ataupun operasi tu berbeza lah dengan kita. Cuma spesialnya siapa yang di bawah angkasa dia hanya boleh register di bawah angkasa satu, dan untuk GCA, GSA sama je. Individu itself kena buat sendiri. Dia tak ada automatically daripada angkasa buat deduction ke, tak ada. Sebab soalan ni pernah diajukan daripada staf angkasa sendirilah. So memang tak ada. Dorang nak apply tapi tak ada, memang tak boleh buat. So masing-masing individual itself dia kena register dan buat sendiri GCA, GSA, pembelian tu lah. Macam tu. Okay. So kita pergi, so clear lah. So kita pergi dekat Min guna slide ni sendirilah. Boleh ya SM? Boleh, silakan. Okay. Min harap untuk company background, apa yang Min sharekan tadi actually baru 50%, tak very go details, tapi Min harap anda semua yang baru join Quantum Matter lepas ni boleh buat cross check dan baca betul-betul tentang company profile, sebab itu sangat penting. Selepas apa yang sedang berlaku sekarang, so kita nampak di Quantum Matter facility is there, tapi company punya syarikat tu sendiri ramai yang tak faham. Sebab Quantum Matter ni dia bukan kedai, dia bukan syarikat investment, dia adalah kedai emas. So that's why tidak perlu register di bawah BNM, dan dia hanyalah kedai emas tapi pelapur di bawah AMLA. Okay. So itu sedikit lah. So sekarang ni kita pergi kepada facility di Quantum Matter. So macam mana Datuk Lee Komsun ni dia boleh keluarkan facility yang sangat bagus, yang actually apa yang Min nampak dalam Quantum Matter ni, dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Malaysia, market Malaysia. Sebab dulu Min sendiri pun tak terdedah dengan emas dan tak suka pun emas. Tapi bila kita jumpa Quantum Matter, kita study betul-betul, yes, this is the fact apa yang berlaku di market Malaysia. Contoh masalah utama dekat market Malaysia emas ni, dia adalah high markup rates. Maksudnya upah yang dikenakan. And then kalau kita beli emas banyak-banyak kan, kita ada masalah storage issue. Kalau kita nak gunakan storage di luar, kita kena bayar monthly fee pula. Itu dah satu hal. So third is high transaction fee.
Kedua adalah security issue. Contoh kalau macam kita beli banyak-banyak emas, kita nak letak kat mana? Dekat rumah. Adakah rumah tu cukup pengawalannya? Adakah selamat? Dan tak fleksibel lah. Okay, so ini adalah beberapa masalah yang kita yang mungkin Datuk Lim nampak, yang kita semua nampak, yang which is facility ni di situ logiknya. Sebab tu kita perlukan faham betul-betul facility ni, kenapa kita perlu guna facility ni dengan baik. Okay, so kita pergi sikit fahami apa nilai spread. Okay, di quantum method kita ada spread, mesti ada spread sebab pembelian kita bersandarkan fizikal. Kita membeli emas. Kalau kita beli dekat kedai emas pun, kita akan dikenakan upah. Okay, upah. Dekat upah itulah syarikat-syarikat kat luar sana membuat keuntungan. Daripada upah itulah company, syarikat membuat keuntungan. Okay, so kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah apps quantum method. Kalau you all semua yang baru, make sure kena ada apps ni untuk buat pembelian apa-apalah, GSA, GCA, JE. Untuk physical kan pun kita boleh request daripada apps tu sendiri. Okay, so untuk GSA kita akan dikenakan 7%. Maksudnya gold storage account, kita beli emas, kita akan dikenakan spread 7%. Macam kita beli dekat kedai emas yang lain, kita akan dikenakan upah 15 ke 20%. Ada tu sampai 30%, sangat tinggi. Tapi di quantum method adalah syarikat, salah satu syarikat yang terendah lah yang mengenakan spread kepada kita. Okay, so kalau you all boleh tengok dekat sini, harga lantai ni LME. Harga LME ni adalah London Metal Exchange. Maksudnya number yang kita tengok ni, London Metal Exchange ni adalah harga emas dunia. So harga emas dunia ni bukan quantum method yang buat, bukan saya yang buat, bukan SM yang buat. Ini adalah global, which is semua orang akan tengok number yang sama. Okay, so quantum method, pembelian emas kita membeli emas ikut harga live gold. Macam di Malaysia, harga live gold kita bergerak setiap 5 minit. Okay, so dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh berubah lah dekat sini. Okay, ini harga global. Ini harga global. So harga yang kita sedang tengok ni, sell price ni RM277 ni, ini adalah harga yang sudah dikenakan spread 7%. Okay, so buy price ni adalah 258 ni adalah harga yang dikonvertkan daripada 58 ni. So maksudnya kalau kita nak jual emas kita di quantum method, kita tak ada dah dikenakan susut nilai. Kalau kita dekat luar, kat kedai emas, kalau kita nak pergi jual kita punya emas, kita akan kenakan lagi susut nilai. Ada tu 10 ke 20% kita akan berlaku kerugian kat situ sebab kita nak jual barang kemas kita. Tapi di quantum method kita tak ada susut nilai. Kita ikut harga live gold. Okay, 258 ni. Okay, so untuk JE10 dan JE5 kita akan dikenakan, JE10 kita dikenakan 3% dan JE5 kita dikenakan 4%. Okay, so ini harga dunia dan ini harga selepas dah dikenakan spread. Okay, so next, okay, first kita gold storage account. Gold storage account ni adalah akaun simpanan emas yang serendah RM10 saja. So hari ni kita ada facility, kita boleh beli emas serendah RM10 walaupun habuk, tapi bila kita start buat setiap hari RM10, lama-lama dia akan jadi bergram-gram emas. Okay, so akaun simpanan emas rendah RM10 dan spread 7% daripada harga LME dan tiada upah simpan. So kita boleh menabung sampai bila-bila, kita tak perlu pun nak bayar upah simpan dan boleh dilakukan transaksi pemindahan ke akaun QM lain. So function dia dekat sini adalah apa yang kita boleh buat dengan akaun storage account ni, gold storage account ni, kita boleh beli emas, kita boleh transfer emas kepada, kalau kawan-kawan kita ada akaun quantum method juga, kita boleh transfer kita punya gram emas kepada kawan kita tu. Contoh macam birthday ke apa, hari ni tak payah susah dah nak beli hadiah. Kita transfer je emas kita tu kepada kawan kita. Kita hadiahkan kepada dia emas.
So kita boleh jual emas dan kita boleh withdraw physical. Cukup kita simpan hari ni serendah RM10, cukup grammage kita boleh physicalkan. Kita just request sahaja daripada apps tu. Okay. So kita tengok hari ni duit versus emas. Okay, kalau duit kita hari ni kita ada RM2,680. Okay. Dan nilai emas hari ni dengan RM2,680 ni kita dapat 10 gram. Kita simpan selama 5 tahun. Duit ni kita simpanlah selama 5 tahun. Kita tengok apa yang terjadi. Okay. Duit tu dia tetap bernilai RM2,680. Tapi bila kita hitungkan berdasarkan kadar inflasi 3% setahun, nilai sebenar RM2,680 tu dia dah jadi RM2,278. Ini yang berlaku bila kita selalu dengar kan orang-orang tua ataupun mamak kita cakap barang dah mahal lah sekarang ni kan. Barang dah mahal. Nak beli ni mahal, nak beli tu mahal. Tapi sebenarnya mereka diorang mungkin kurang ilmu atau tak sedar yang kita sedang berlaku kadar inflasi. So bila currency makin tinggi, kita punya duit tu makin tak laku. So barang akan jadi mahal. So RM2,680 selepas 5 tahun dia dah jadi RM2,278 dah. Itu sebab harga kita kita rasa semakin mahal. Sebab kita punya ringgit Malaysia tu semakin menurun. Kita berlaku susut nilai. Ini inflasi ni adalah pencuri duit kita panggil. Okay. So kalau kita tengok emas yang 10 gram 5 tahun yang lepas yang harga RM2,680 ni, bila kita hitungkan berdasarkan kadar kenaikan emas setiap tahun, kadar kenaikan emas kita 10 ke 15%. Kita ambil lah paling rendah 10%. So kalau kita darabkan dengan harga emas semasa 10 gram ni selepas 5 tahun dia dah jadi RM4,000 dah. RM4,020. Inilah dikatakan kalau mak kita dulu atau nenek kita dulu cakap kau belilah emas. Emas tu lah setiap tahun dia akan naik setiap tahun. Inilah dia. Duit akan setiap tahun akan menurun sebabkan inflasi, dimama inflasi, dan emas pula setiap tahun akan meningkat. Kalau kita tengok dia punya flow pun memang itulah the nature of the gold. Okay. Macam kita tahulah kat sekarang pun daripada dulu pun Datuk Mahathir kita memang dah ingatkan kita start simpan emas, beli emas. Okay. So sekarang pun BNM pun dah bagi satu statement untuk kita mulakan menyimpan emas. Okay. Okay, clear tak untuk GSA? Clear SM? Okay ya? Okay, clear. Boleh. Okay. So far tak ada soalan. Okay, kedua. Kita pergi kepada Gold Convert Account. Okay. Gold Convert Account ni adalah satu facility mid to long term lah. Kita kena tahu bila kita berada dalam kita nak start mula menyimpan emas ni, kita bukan menyimpan emas untuk short term, tapi kita menyimpan emas untuk long term, untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan hari tua kita. Okay. So kena stick dekat the nature of the goal tu. Itulah nature of the goal. Kalau duit kita boleh guna untuk short term, tapi kalau untuk goal, kalau kita nak buat simpanan emas, itu kita kena target untuk for long term. Okay. So kita pergi kepada Gold Convert Account. Gold Convert Account ni dia berkonsepkan Arahannu yang secara digital minimum kita boleh convertkan sebanyak RM150. Okay. Nilai pembiayaan sehingga 85% tanpa hilang pegangan emas dan upah pengurusan hanyalah 3.5% setahun dari pembiayaan. Dia tak ada limit masa, tiada risiko emas dilelong. Solusi yang terbaik untuk mengembalikan belanja hangus. Okay. Gold Convert Account ni adalah satu fasiliti yang mula-mula fasiliti yang buat main tertarik, which is selama ni kita bekerja sebabkan nak bayar komitmen. So habis hangus macam tu sahaja komitmen kita. Kita bayar duit kereta, bayar berbelanja, bayar bil, bayar apa semua habis macam tu. So bulan depan kita bekerja, kita tunggu juga gaji, kita akan buat benda yang sama setiap bulan, betul tak? So Gold Convert Account ni adalah satu fasiliti yang menarik perhatian main which
sebelum Min bayar segala hutang, Min beli emas dulu dan selepas 3 hari dia akan transfer balik ke dalam akaun Min 85%. Gold convert account ni dia ajar kita supaya kita tidak berbelanja hangus. Kita tidak berbelanja hangus. Contohnya, kita tengok Min suka tunjuk macam ni. Okey, kita tengok. Sebelum ni, kita dapat gaji, kita akan bayarlah komitmen kita. 2,700 ni kita bayarlah kereta, rumah, kredit kad. Hujung sekali, end of the month, kita adalah belanja hangus sebanyak dalam 10% dalam 300. Siapa semua orang macam ni dulu? Tekan 3. Siapa dulu macam ni? Sebelum kenal Quantum Matter dulu dia macam ni. So Min pun dulu macam ni juga. Dapat gaji kita bayar komitmen. At the end of the month adalah dalam RM30, RM40. Entah boleh jadi tak ada. Okay. So bila kita Min kenal, bila anda semua kenal Gold Convert Account, anda akan berada dalam situasi macam ni. Cara baru selepas kita bayar, kita dapat gaji. Okay, macam mana? Bila kita dapat je gaji 3,000 tu, kita terus beli emas. Kita dapat 11 gram. Okay. Selepas 3 hari bekerja, kita akan dapat balik duit kita. 85% ni, RM2,550 ni kita dapat tunai dan RM450 ni akan menjadi kita punya force saving. So, lepas dapat RM2,550 ni, kita bayarlah komitmen, bayar rumah, bayar kereta, bayar kredit kad. At the end of the month, apa sebenarnya yang kita ada? Kita ada emas 100% dan kita ada tunai sebanyak 85%. Ini cara baru bila you all kenal Gold Convert Account. Bila tuan-puan kenal Gold Convert Account, ini yang akan terjadi. Okay? So, kita pergi balik. Okay. So, dia jadi macam ni. Contoh macam emas di syarikat dekat luar. Kalau kita beli emas hari ni RM320, kita perlukan duit. Tapi harga emas masa tu tengah rendah berbanding dengan harga beli. Terpaksa juga jual kan. Masa tu harga emas 250 gram. So dekat sini kita rugi berapa? Kita rugi RM80. Tapi di Quantum Metal dengan facility Gold Convert Account ni, kita tak perlu pun jual emas kita tu. Kita buat GCA. Kita dapat cash advance, maksudnya pembiayaan 85 ke 91%. So emas yang kita ada tu masih nama kita dan boleh ditebus tanpa sebarang tempoh. Kita boleh simpan emas kita tu sampai bila-bila. Macam tu. Okay. Tengok apa yang terjadi sebenarnya. Okay. Kalau setiap bulan kan kita allocate-kan daripada gaji kita tu kita nak buat simpanan dalam RM750 lah. Kita nak buat simpanan. Kita simpan cash value kan. Kita simpan setiap bulan. Selepas 6 bulan kita ada RM4,500. Dan kita bayar komitmen kita. Kita gaji RM5,000 ni. Kita bayar komitmen RM4,225. So komitmen yang kita dah bayar selepas 6 bulan ni RM25,000 dah. Dah habis dah. So inilah yang terjadi setiap bulan kita buat. Kita ada simpanan RM4,500. Kita bayar komitmen RM25,000. Tapi apa yang berlaku bila kita buat Gold Convert Account, kita ambil gaji kita RM5,000 ni, kita beli emas 17 gram dan 3 hari bekerja kita akan dipulangkan balik RM4,250. So kita bayarlah komitmen. Okay. So value yang kita buat GCA ni RM30,000. So kita ada simpanan emas yang bernilai 107 gram emas dan kita dah bayar dah komitmen RM25,000. Kita ada simpanan dalam emas dan kita boleh bayar komitmen. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, apa yang terjadi? So RM5,000 ni, semua wang yang kita dah dapat gaji tu, belanja hangus tu, kita dah sandarkan dengan emas. So 85% ni daripada RM5,000 tu kita dah dapat cash. Kita bayarlah komitmen bulanan, rumah, kereta semua dah dibayar macam biasa.
So untuk dapatkan pegangan 107 gram ni, kalau dekat luar kita perlukan 30,000. Kita perlukan 30,000 ni. Tapi di quantum matter kita hanya perlukan 4,500 sahaja untuk kita dapat 107 gram emas ni. Macam tu. So macam mana konsep dia? So konsep pulangan dia tu, Ali ni dia beli, dia dapat gaji 5,000, dia beli GSA 20 gram dengan harga emas segram RM250 dan dia buat convert. So dia dapat balik RM4,250 ni. So dia simpan dekat holding inventory yang menjadi cagaran RM750 ni, dia punya force saving yang menjadi cagaran kepada 100% emas yang dia ada ni. Dan simpan dan tunggu beberapa tahun sehingga emas naik meningkat. So dia boleh tebus atau jual emas untuk dapatkan cash. Macam tu. So dia macam ni, gold convert account ni kita boleh dapat balik perbelanjaan kita selepas 5-6 tahun ke hadapan dengan kenaikan harga emas semasa. Kita tengok dekat sini. Katakanlah selepas 3 tahun harga emas naik sampai 350 gram. So nilai semasa 20 gram emas yang Ali tadi tu dah jadi 7,000 dah. So berapa anggaran yang Ali dapat jika dia jual emas tersebut, okay? So kita tengok kat sini. Nilai emas semasa dia 7,000. Kan tadi Ali dapat daripada gaji dia 5,000 ni, dia beli emas, dia dapat 20 gram emas. So dia punya force saving jadi RM750. Okay. So takkanlah 85% tu quantum matter tak ambil balik sebab kita dah dapat dah setiap bulan 85% tu balik. Okay. So nilai 20 gram tu selepas 3 tahun dia dah jadi 7,000. Okay. Kita tolaklah balik RM4,250. Kenapa kena tolak? Sebab Ali ni dah dapat dah. Dia dah buat convert, dia dapat balik 85% dia tu. So kenalah tolak, quantum matter tariklah balik, okay? Dan tolak upah simpan. Upah simpan setiap bulan di quantum matter setahun 3.5%. Kalau kita buat pajak di luar macam Arahnu, kita dikenakan upah simpan sebulan 1%. Maksudnya setahun 12% lah. Tapi di quantum matter kita hanya dikenakan 3.5% sahaja, okay? So dia dapat balik RM2,303.75. So RM2,303 ni adalah nilai lebihan Ali dapat selepas 3 tahun. So 85% quantum matter dah ambil balik dah. Selepas 3 tahun dengan kenaikan harga emas, so Ali rasa macam okay, nak jual lah 20 gram ni. So nak tengok berapa aku dapat, okay? So dengan 20 gram ni, tadi kan dia dah spend dah RM4,250 ni dengan 85% tadi, dia dah spend dah. Tapi selepas 3 tahun, dia dapat balik RM2,303 ni. So maksudnya 3 tahun yang lepas, dia dah belanja RM4,250. Tapi selepas 3 tahun, dia dapat balik setengah daripada perbelanjaan dia tu, RM2,303 tu. Keuntungan atas kenaikan harga emas. So RM750 yang disimpan awalnya telah pun menjadi RM2,303.75. So RM4,250 habis dah dibelanja tapi datang semula. Ini yang kita panggil gold convert account ni. Duit datang semula kepada kita tapi for the long term lah, untuk jangka masa panjang. So Ali telah backup gaji dengan emas. So bayangkan kalau Ali buat setiap bulan GCA ni. So agak-agaknya berapa dia dapat selepas 3 tahun? Lagilah banyak, betul tak? So inilah the nature kalau kita buat gold convert account. So macam inilah. So selepas bila kita perform gold convert account, kita akan dapat daripada Bank Muamalat macam inilah. Okay, yang ini yang kita dapat 10,000 ni. So kalau daripada message kita akan dapat macam ni lah. So bila masuk dalam bank dia akan jadi macam ni. So dia akan bagi tahulah kita buat GCA. Berapa kita dapat, berapa gram yang kita dah buat. Okay. So untuk gold convert account kita ada 2 cara untuk kita jual. Selepas 3 tahun Ali nak jual. Oh harga emas naik lah.
dah boleh jual dah ni. So dia pun nak jual. So dia ada dua cara, sama ada dia nak tebus atau terminate. So kalau tebus tu kalau macam kita nak pergi dekat kedai pajak kan, kalau kita nak pajak kita kena bayar balik duit pajakan kita tu. Kita kena bayar upah dan kita kena bayar pajak. Contohnya lah kita nak pajak cincin, kita bayar kita dapat RM850. Tapi lepas tu bila kita nak ambil, kita kena bayar balik RM850 dan upah. So sama juga dekat sini, kita kena bayar pay convert. Kita boleh tekan pay convert ni, kita bayar sikit-sikit. Serendah RM10 kita boleh bayar. So cukup je amount. Kalau kita tak nak tunggu profit untuk GCA ni, kita boleh bayar sikit-sikit, kita akan dapat 100%. Tapi kebanyakan tak adalah bayar pay convert ni, baik terminate je. Bila kita terminate bila masa harga emas, kenaikan harga emas. Account tu dia dah show profit. Kalau you all boleh tengok dekat sini, kalau dia dah gain profit, kita boleh jual. So kita terminate sahajalah, sebab actually tak ramai orang buat tebus, sebab 85% tu kita dah terima dah pun. Kita hanya 15% sahaja kita punya duit dekat dalam tu. Tapi 15% pada tahun pertama nak dikomparekan dengan 15% tahun kelima, kenaikan harga emas mesti dah naik. Sebab setiap tahun kenaikan harga emas 10%. So mesti harga emas tu akan naik. So kalau dia boleh bagi 15% tu, dia dah boleh jadi 50%. Buat apa kita nak tebus? Kita terminate je lah. Betul tak? Sebab 85% tu kita dah belanja dah pun. Macam tu. Okay? So clear tak yang GCA? So GCA ni dia agak tactical sikit, mathematically. So Min harap dapat share dengan jelas lah. Okay tak untuk GCA? Boleh. Boleh. Okay. Okay, faham clear Kena masuk JE cepat sikit sebab dah pukul 10. Itulah. Okay. Kita tak cover lagi reseller sikit. Okay. Kita masuk JE. Kita pakai JE Okay. Alright. Okay. So last facility untuk gold asset enhancement ni, dia adalah ini yang kita punya quantum metal killer product, which is akaun simpanan emas berganda. So 100% bergantung kepada harga semasa emas dunia dan menggunakan konsep tawaruk murabahah patuh syariah yang pertama di dunia. Kalau kita boleh tengok dekat sini, dia menggunakan tawaruk murabahah patuh syariah. So apa itu tawaruk murabahah patuh syariah ni? Okey, kita tengok dekat sini Min suka gunakan. Tawaruk murabahah ni kalau macam Min orang banker, kita dah biasa dah dengan tawaruk ni. Okey, so kita tengok kat sini perbezaan menggunakan tawaruk financing ni. Sebenarnya tawaruk financing ni kita boleh jumpa dekat mana-mana sahaja. Cuma kalau orang yang bukan banker, dia tak biasa dengar lah tawaruk ni. Kata nama lain dia adalah pembiayaan tertangguh, pembiayaan dahuluan. Dia boleh macam tu lah. Okay. So kalau kita boleh tengok kat sini, kalau kita pergi kat kedai emas, kita menggunakan modal 1,000, tak ada tawaruk pembiayaan. So kita beli emas, masa tu emas yang 250 gram, kita dapat 4 gram. So bila kenaikan harga emas 300 gram, kita jual balik 4 gram kita ni, kita dapatlah 1,200. So modal asal tadi, kita tolakkan 1,000. So untung bersih kita 200 sahaja. Tapi bezanya dekat quantum metal, kita menggunakan tawaruk financing, which kita gunakan modal 1,000, quantum metal bagi pembiayaan dahuluan sebanyak 9,000. So total dia adalah 10,000. So dengan 10,000 ni lah kita beli emas yang bernilai 1 gram RM250. So kita dapat 40 gram. So selepas seminggu harga emas naik 300 gram, kita jual balik 40 gram ni, kita dapat 12,000. So kita tolak balik 1,000 modal asal, dan bila kita terminate, quantum metal akan tarik balik lah tawaruk financing tu, dia akan tarik balik 9,000 tu. So untung bersih dia, kita dapat 2,000. So apa yang bestnya, JE10 ni gandaan 10 kali di quantum metal, kita menggunakan modal yang sama, beli pada harga yang sama, jual pada harga yang sama, tapi keuntungan kita 10 kali gandaan. Sebab apa?
sebab tawaruk financing ni. Macam tu. So, ini yang kita panggil killer product, which dia unrealized profit dan loss selagi mana account tidak di-terminate. So, tiada margin call dan spread 3% dengan 4%. Maksudnya, bila harga emas naik 4%, kita dah start untung 1%. 1% pula bersamaan dengan 10% sebab tawaruk financing. Okay? So, kalau JE 10, kita ada modal 100,000, sebenarnya kita beli emas yang bernilai 1 juta. Sebenarnya tawaruk financing ni dia nak ajar kita supaya kita dapat memiliki emas yang banyak untuk kita jual bila kenaikan harga emas masa. Okay? So kalau kita tengok dekat sini, pergi cepat sikit So pelaburan dia 50,000. Dia ada modal 50,000. So kita bagi pembiayaan 9 kali ganda 450,000. So pembiayaan tawaruk tu dikenakan di sinilah. So dia beli emas yang bernilai 500,000. So bila kenaikan harga emas naik 10% ikut harga dunia. So 500,000 ni darab dengan 10% dia dapat 50,000. Okay? 50,000. So of course JE ni dia macam investment, tapi sebenarnya kalau you all dah faham sebenarnya ini adalah satu fasiliti untuk kita kembangkan simpanan kita sahaja. Okay? So dia ada yuran pengurusan. So setahun 3.5% dia punya fee rate. Okay? Dia akan dikenakan di pembiayaan fleksi itulah, tawaruk financing tu. So dia kena bayar RM15,750. Okay? So nak tahu macam mana untung bersih dia. So modal asal tadi 50,000, dia tolak dengan 15,000. So dia untung bersih RM34,250. So bila terminate, apa yang terjadi? Dia akan dapat balik modal asal, dia akan dapat dia punya management fee balik dan dia akan dapat untung bersih. Tiga-tiga ni dia akan dapat. So takkan ada apa-apa sesen pun yang akan berlaku kerugian kat sini. Okay? Yang pastinya untuk risiko JE ni dia hanyalah kita perlu holding power dan masa keupayaan kita membengah aset. Kalau kita tengok kat sini, JE ni too good to be true orang kata. Sebab bila harga emas naik 5% dekat luar, kita untung dekat dalam kuantum mata adalah 50%. Bila dekat luar naik 10%, kita untung 100%. So apa berlaku bila harga emas jatuh, penurunan harga emas naik kan? Sebab tadi kita cerita yang indah-indah je kan. So apa berlaku bila harga emas jatuh? So bila harga emas jatuh 5% dekat luar, dekat dalam kuantum mata kita rugi 50%. Kalau 10% dekat luar, harga emas kita turun, kita loss, rugi 100%. Tapi ini yang kita panggilkan unrealized profit ataupun loss. Maksudnya selagi kita punya unit tu, bila kenaikan harga turun, apa yang kita perlu buat adalah kita beli. Kita beli pada harga emas yang rendah. So bila kenaikan harga emas naik, kita jual. So kalau masa tu kita memang tak ada duit, kita hanya ada satu unit je. So macam mana Min? Baru je beli JE tapi harga emas turun. So tak apalah, you just keep you punya unit dekat situ, tunggu sampai harga emas naik semula, baru kita boleh jual. So, risiko sebenar dekat JE ni adalah holding power dan masa. So, nilai tu kita takkan hilang apa-apa pun. So, selagi you tak terminate masa you punya account tu loss, you takkan loss apa-apa. Tapi kalau masa harga emas turun, you tiba-tiba you tekan pula terminate, yes, you akan loss you punya management fee. So, kalau harga emas turun, apa yang you kena buat? Kita kena buat adalah membeli, tambah, kita start buat layering. So bila harga emas naik, setiap unit tu akan menunjukkan keuntungan. Okay? So kita tengok dekat sini, JE 5 dia konsep gandaan 5 kali dan JE 10 gandaan 10 kali. So pembiayaan dia 9 unit lah. So minimum modal dia 250 USD. So bersamaan dengan 1,000 lebih lah sekarang. Okay, so yuran pengurusan untuk setahun 3.5%. So bayar upfront dah. So macam JE 10 kita akan dikenakan management fee di awal pembiayaan kita. Macam JE 5 tidak perlu. Bila kita terminate baru kita bayar management fee. So untuk management fee
dikenakan prorate, ikut prorate. Maksudnya kalau hari ni you beli, hari kelima you dah start untung, dia akan charge untuk 5 hari sahaja. So selebih RM360 tu, dah 60 hari tu dia akan return balik dekat you. Dia akan refund balik. That's why dekat sini dia ada fee refund. Okay. So bila harga emas naik 1%, you dekat Quantum Metal kita untung 10%. So perlu ke kita nak tunggu lama-lama harga emas tu? Tak perlu. Harga emas tak naik 1% sahaja, dekat dalam Quantum Metal kita dah untung 10%. Okay. So inilah tadi sama je simulasi yang tadi yang kita cerita konsep ni. Okay. So kita pergi, so macam ni lah. So kalau kita buat gold convert account, so kita akan untung 5%, kita akan untung 500. So kalau 266 tu kita sebenarnya dah untung 100%. So ini daripada kita tengok 1000. Kita tadi tengok banyak-banyak kan. So yang ini kita tengok kalau modal kita 1000, kita beli gandaan 10,000. So tolak yuran pengurusan setahun 315. So jika harga emas naik 20%, daripada 10,000 tu kita untung 2,000 dah. So keuntungan 2,000 tu kita tolakkan dengan 315. So 254 ni kita dah untung 50%, 266 ni kita dah untung 100%. Macam tu. So bila harga emas naik 1% je, kita dah untung 10%. So kita tengok testimoni JE. So tengok dia beli bulan 10 2021 dengan harga 205,000. So bulan 11 1 bulan je dia jual balik sebab kenaikan harga emas, dia dapat balik 247,000. So untung bersih dia 41,000 sebanyak keuntungan 20%. Okay, kita tengok kecil sikit lah. Kita tengok kecil sikit. Bulan 1 2022 dia beli 28 hari bulan 17,000. So 23 hari bulan 2 dia jual unit dia tu, dia dapat 20,500. So dengan keuntungan tu dalam masa 27 hari dia untung 3,000. 17%. So okey tak? Untuk JE faham tak? Dah habis dah ni? Okey tak? SM ada apa-apa soalan ke? Tak ada, semua okey. 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 Semua okey ke semua tak faham? Okey, tak ada masalah kalau tak ada soalan rasanya. Sebab kita ada recorded version pada siapa yang tak faham ataupun ada yang terlepas, mungkin Min terlaju sikit ke, kita ada recorded version, boleh dapat recorded version seawal pagi besok insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. So kita boleh teruskan. Okey. So ini the nature untuk JE lah. So untuk facility kita dah habis Okay, now kita pergi kepada reseller. Boleh SM? Boleh. Okay. Silakan. Okay, ini yang paling menarik, tanpa sedar kita boleh menjadi konsultan dalam Quantum Metal. Kita boleh jadi investor dalam Quantum Metal, okay? So dekat dalam Quantum Metal ni kita boleh buat jana pendapatan pasif di QM. Dalam kita menyimpan tu kita boleh juga jana income. Itu yang menarik perhatian Min. Macam mana Min boleh decide berhenti kerja. Bayangkanlah Min komitmen yang sangat besar di Kuala Lumpur, Min duduk di KL, komitmen hampir 80%. Min boleh settlekan Min punya komitmen dan Min boleh decide untuk berhenti. Bukan mudah untuk kita decide berhenti kerja sebab Min seorang yang workaholic dan Min ada tanggungjawab yang besar. So apa yang best di Quantum Metal ni, kita boleh jana pendapatan pasif di QM. Satu, kita boleh jadi pelabur, kita boleh jadi business partner consultant, kita ada merchant program, gold reward program dan kita ada pemegang saham QME. Okay, kita pergi satu dulu dekat pelabur. Okay, pelabur dan business partner dekat QM. So apa kelebihan bila kita jadi consultant di Quantum Metal ni? Kita dapat komisen pembelian sendiri. Apa yang boleh merangkumkan, dalam Quantum Metal ni kita ramai dealer. Tapi dealer tu kita boleh ada dua kategori. Sama ada you jadi dealer untuk dapat komisen pembelian sendiri dan ataupun you jadi dealer yang memang you nak buat income pasif dalam Quantum Metal.
So this is kelebihan eksklusif yang sangat best dalam quantum metal, untuk jadi konsultan dalam quantum metal. You dapat setiap pembelian you dapat commission. You dapat balik walaupun you serendah RM10, you dapat balik commission you dalam USD. Okay? Commission you tanpa had. You ada slip gaji. You boleh tunaikan commission you ni setiap hari. Commission you dalam USD dan boleh diwarisi. So this kelebihan memang sangat menepati segala apa yang ramai orang nak, orang luar di sana. So kita simpan emas, kita dapat commission sendiri. Lepas tu kita ada slip gaji macam kita bekerja di company, kita dapat ada slip gaji. Kita ada CP58, kita ada tax. So kita boleh keluarkan tunai commission, kita boleh dapatkan tunai daripada commission kita tu sendiri, dan commission kita tu dibayar dalam USD. Kalau dibayar dalam ringgit Malaysia, Min tak pandang dah. Min dah Min tak berani nak decide untuk berhenti. Tapi sebabkan Min tengok dia ada slip gaji dan dia bayar commission Min dalam USD, which is of course mahal lah macam kita kerja dekat Singapore tu kan. So that's why lah Min berani. Dan yang paling penting, segala aset anda semua boleh diwarisi, okay? So make sure bila you register dalam quantum metal, you feel you punya pewaris, nominee. Itu wajib isi, okay? Okay, kita tengok apa laluan kerjaya dalam consultant ni. So dia ada introducer, dia ada dealer, dia ada dealer developer, dan atas sekali adalah merchant lah. So introducer ni mungkin untuk anda semua, dan dealer ni macam Min dan SM Fairuz lah. Okay, now we road to dealer developer insyaAllah. Okay, so automatically siapa yang berada dalam introducer ni, dalam sedar tak sedar, macam Min cakap, masa Min dekat introducer, Min buat GCA. Min buat GCA je. Masa tu Min ada gaji saja. Min tak ada modal pun. Register free tau. Bila register free, Min memang tak ada modal langsung. So apa yang Min start, Min buat daripada gaji Min. Min ada gaji, Min allocatekan Min punya gaji tu untuk Min buat GCA. So bila Min buat sharing dengan GCA, setiap hari Min buat, oh aku dapat gaji, aku dapat beli emas. So lama kelamaan tanya ni, lepas bulan, so automatically Min boleh jadi consultant, boleh jadi dealer. Macam tu. So sebenarnya dalam quantum metal ni, dalam you menyimpan tanpa paksa, you akan jadi dealer. Percayalah, dalam you menyimpan tu, you automatically you mesti akan jadi dealer satu hari nanti. Cumanya cepat atau lambat je lah. Okay? So bagaimana kita nak jadi introducer? Satu je, kita beli JE10 satu unit yang bernilai dalam 1,530 macam tu. Pada siapa yang kurang modal tapi you aim untuk, yelah, bila you dah tahu facility quantum metal ni sangat bagus, for sure you nak berada dalam facility ni lama. So why not you decide untuk dalam masa you menyimpan emas tu, you dapat commission. You dapat balik commission you. So why not you nak introduce, betul tak? So kepada yang mempunyai simpanan, Min tegaskan kat sini, bila kita buat JE, kita kena menggunakan simpanan pakai okay, so you akan tiba-tiba keluar. So jangan, JE ni memang you ada lebihan untuk you gadakan. So Suara automatically putus, untuk cara kedua, ya ke? tak apa, it's okay. Boleh tak? Okay tak? Jalan terus, okay. Okay. Untuk J5, you 3 unit. Unit 345. So automatically you akan dapat jadi introducer. So bila you jadi introducer, apa yang you dapat? Apa perbezaan introducer dengan commission dengan dealer ni? Kita tengok apa yang you dapat. Bila you jadi introducer, setiap simpanan yang you nak kembangkan, contohlah you letak dalam tabung haji ataupun
you letak kat mana-mana facility, you ada duit lebihan, you nak park dekat JE ni, you jadi sebagai student you akan dapat commission 2%, JE 5 you dapat 1.5%, untuk GSA you dapat 0.5%. So dalam kita menyimpan RM10 tu, kita masih dapat commission serendah 0.5% dalam USD. Okay. So kita tengok pula kalau kenapa ramai orang bila dia dah berada dalam introducer ni, dia akan terus dekat dealer. Dia akan decide sama ada dia nak jadi investor ataupun dia nak jadi consultant. Bila you jadi consultant, automatically you akan jadi investor lah. You akan get involved dengan facility yang ada. Okay. So, kenapa diorang terus buat dealer? Sebab you tengok JE 10 untuk introducer 2% kan? Bila naik dealer JE 10 you dapat makan commission you sendiri 7%. Dia punya gap tu sangat jauh. Okay? So, untuk JE 5%. Dekat introducer 1.5%. Di JE 5 you dapat 5%. Okay? Untuk GSA pula, you sebagai dealer kita dapat 2%. Serendah RM10 minimum you akan dapat 2%. Kalau dekat introducer 2% ni you dapat kat JE 10. Tapi kami as a dealer kita 2%. Dekat sini sahaja pembelian you dah dapat banyak, dah dapat beberapa commission dah. Okay? So inilah program reseller yang terbaik dengan commission yang tinggi. So dia dah join banyak bisnes, tapi bila kita nak dapat komisen sendiri, kita kena gerakkan orang bawah kita baru dapat komisen. Tapi di Quantum Matter, solusi pemulihan ekonomi yang sangat bagus which tidak memaksa you untuk you buat apa yang you tak suka buat. So ini Min buat apa yang Min suka. You pilih apa yang you nak buat. You kena target apa matlamat you dalam you menyimpan emas ni. So you tengok kat dealer. Okay, so kita tengok structure untuk introducer. Okay, so kalau introducer tu pelanggan baru, you dan kawan-kawan you, bila kawan-kawan anda perempuan dan tuan-tuan buat, you akan dapat 2%. Okay, kalau introducer to introducer, you dah tak dapat apa-apa dah. So dalam reseller dalam Quantum Matter ni, kita bukan macam MLM. Orang atas makan kenyang sampai sudah, tidak. So macam dekat dalam reseller dalam Quantum Matter ni, bila kita berada dalam rank yang sama, kita dah habis. Kita macam overweight sahaja. Introducer kita dah tak dapat apa-apa dah. Kalau introducer new customer, new client you dapat 2%. Okay. So bagaimana nak jadi dealer? So untuk jadi dealer macam Min dengan SF Viral macam yang lain, so kita wajib menyimpan direct client, total direct sales tu kita kena buat. Maksudnya kita kena ada introducer 5 orang dan total pembelian JE 3 unit sama dengan $750,000 USD. Okay. So minimal 5 orang introducer lah ni. So yang kedua, kita kena bayarlah untuk kita naik dealer, kita kena ada satu exam. So exam tu untuk consultant exam lah, untuk kita tahu untuk jadi macam mana consultant, semua tentang background company. So kat situ kita akan ada exam lah. Exam consultant, official consultant di Quantum Matter kita kena bayar RM300 melalui GSA, okay, untuk berjual untuk mendaftar GEP, okay. Ini adalah program consultant, official consultant daripada Quantum Matter lah. Dan kita kena hadir kursus online dan lulus GEP, peperiksaan yang kita kena lalui, okay. So bukan jadi dealer Quantum Matter ni bukan macam orang kata cikai lah. Dalam tu kita akan didedahkan dengan segala macam mana kita nak jadi konsultan yang bagus lah. Macam mana kita diajar untuk jadi konsultan, okay. So structure commission untuk dealer pula macam Min. So dealer tu pelanggan baru Min akan dapat 7%. Untuk introducer yang di bawah Min akan dapat 5%. Okay, di dalam Quantum Matter ni kita adalah profit sharing. Okay, so
Min punya pelanggan baru ni, Min punya new client dah naik jadi introducer, Min akan dapat 5% sahaja. Sebab 2% dekat dia, 5% dekat dealer. So, dan ketiga, kita pergi pula bagaimana kita nak jadi dealer developer. Macam apa yang Min akan buat. Min sedang road dealer, sedang developer. So, Min wajib lahirkan 5 orang direct dealer. So, sekarang ni Min dah ada 4 dealer. So, complete untuk lagi seorang dealer, insyaAllah. Okay? So, apa yang bestnya nak jadi dealer developer ni? So commission dia mestilah lagi banyak, betul tak? So, apa yang kita buat? Dia terkeluar sekejap lah rasanya. Min okey Min? Dengar ke? Kenapa? Mute. Sekejap. Okay, sekejap. Lain kali Dia sana hujan ke tak? Tapi dah buruk lah sebenarnya. Line Min agak terputus-putus. Okay, sekejap. Alright. Lagi sikit je kan? Ya, kita Ada sambung apa-apa sikit. soalan tak sebelum tu? So far tak ada. Kita teruskan. Kita ada baki dalam 10 minit lagi, insyaAllah. Okay. Okay, lagi. Okay. So, okay. Min dah, okay tak? Clear tak suara Min? Suara clear, cuma sekarang ni your slide tak ada lagi. Okay, slide. Okay, Okay, nampak yang tak? tu. Min dah share. Okay, dah nampak dah. Okay. Okay, Min sambung Boleh sikit teruskan. lagi. Ya. So, untuk dealer developer, kita akan dapat commission direct client 7%, kita akan dapat direct dealer 2.5% dan dealer di bawah dealer dia, kita dealer developer tu akan dapat 3.5%. So, cuba kita kira berapa untuk jadi dealer, berapa commission yang dia dapat. 7% tambah 3.5% tambah 2.5%. So, kita akan dapat almost 13% daripada commission. Okay. So bagaimana nak jadi merchant? Yang ini yang paling gerun tau. Ini yang jauh je pandang. Semoga kita semua dapatlah jadi, insyaAllah. Okay. So bagaimana nak jadi merchant? Kita kena ada 5 direct dealer developer. Kita kena lahirkan direct dealer developer. Dan total unit JE 10, 150 unit dan 5 dealer developer. So total adalah 750 unit. Okay. Dan kena lahirkan juga 25 direct dealer. Okay. So total adalah 750 unit. So total group sales kena kita semua kena ada untuk naik jadi merchant adalah 1,500 unit GAE 10. Okay. So apa yang best sangat ni, tengok merchant kan, gaji commission banyak ni, almost ada yang jutaan ya. Okay, so kita tengok structure commission untuk merchant. Merchant tu new member 14%, merchant tu introducer dia dapat 12%, so merchant tu dealer 7% dan merchant tu dealer developer dapat 3.5%, lagi banyak daripada dealer developer. Gitu. So kita tengok tahap commission dealer ni. Min pernah lah cecah sampai 8,000 ni. Alhamdulillah, syukur. So ini adalah payout statement, payslip untuk dealer tau. Tahap dealer 5,845, 8,578. Okay, kita tengok kat sini. Ada yang 7,000, ada yang 8,000. Kita tengok pula dealer developer. Ada yang 11,000, 16,000, 37,000. Ni pun dah banyak, dah 37,000 ni, dah makan setahun punya gaji. Okay. So ada yang 29,000, ni dah dekat 30,000 dah. 26,000. So ini ada 18,000, 38,000. Kita tengok pula merchant. Ini merchant kita siapa? Ini yang Min tahu ni Datuk Wir punya kot ni. Dr. Wee punya ni. Okay, kita tengok commission sebulan merchant dekat Quantum Metal pada bulan 2023, 738,000.
Ini yang sebulan punya tau. Okay. DQM menjadi jutawan dalam masa kurang 5 tahun bukanlah suatu angan-angan. Ya, betul. Masa main join, main study, main fikirlah macam mana diorang ni boleh jadi jutawan. So bila main buat cross check, main study setiap orang yang bergaji tinggi macam ni, so diorang hanya fokus untuk 2 tahun untuk jadi apa yang diorang ada sekarang. Betul. Ini adalah benar ya dalam quantum matter. Okay. So kita boleh tengok dekat sini testimoni konsultan jutawan yang ada dekat dalam quantum matter ni. Introducer to merchant, kita boleh tengok flow dia. Introducer ni 1 Ogos sampai September 1 bulan je. Naik dealer ni dalam masa 6 bulan je. Lepas tu naik dealer developer dalam masa 4 bulan terus naik merchant. Sangat-sangat laju. Dalam masa 1 tahun 6 bulan je dia dah boleh mencecah 1 juta dah commission. Sangat best. Okay, Alhamdulillah. So nombor 3 adalah merchant program. Okay. Sekarang ni siapa yang mula kita dalam JE 10 now kita dah ada yang baru, kita ada GAE 20. Macam GAE 20 kat mana kita nak dapat bila kita membeli di Quantum Matter Jewellery. So baru-baru ni kita ada launching Quantum Matter Jewellery di Malacca Mall kan. So yang ini untuk kita dapatkan GAE 20 dengan satu modal kita beli 3 produk dalam masa sehari saja. Okay. Untuk kita dapatkan JE 20. So kalau untuk dapatkan JE 20 ni kita kena beli di barang kemas, pembelian barang kemas dan kita boleh bayar guna gold storage account kita. Itu yang bercakap kalau you all start serendah RM10, mana tahu terasa nak beli cincin, beli gelang. So daripada situ juga you boleh bayar barang kemas, beli dekat Quantum Matter Jewellery. So sekarang ni Quantum Matter Jewellery kita ada di Pulau Pinang, Paragon Mall. Kedua kita ada di Johor dan baru-baru ni kita ada di Malacca Mall, Cyberjaya. Okay. So dapat emas digital dan physical gold dalam masa yang sama lagi cepat untung. Okay. So ini adalah proses pembelian lah. Okay. Kita beli, bayar pakai apps dan dia akan terus buat GCA. Dan kita akan dapat daripada rewards tu, kita akan dapat dia akan masukkan dalam JE 20 dan kita akan dapat juga setiap pembelian tu kita dapat juga commission sebagai consultant dan kita akan dapat gold reward program macam tu. Okay. So dan last kali ini adalah pemegang saham QME lah. Ini betul-betul adalah kita panggil kita beli saham dengan QME ni lah. Betul-betul investor lah. Siapa ini baru kita panggil pelaburan jangka masa panjang. Macam GAE tu kita panggil short lah. Which is kita dengan kenaikan harga emas je kita boleh terus jual. Macam tu. So, saya rasa untuk yang ni dah habis dah. Okey tak? Dah habis. Okey, dah habis. Alhamdulillah. Okey, ada selesai. soalan tak? Ada apa-apa soalan ke? So far tak ada. Sebab dah ada partisipan kita pun dah left. Alhamdulillah. Perkongsian yang sangat mantap daripada first timer kita. Terima kasih banyak. Okey. Asmin, kita sebenarnya dah tak ada soalan sebenarnya. So mungkin Asmin boleh ambil seminit 2 untuk buat kata penutup buat sahabat-sahabat kita yang kat luar sana. Masih macam nak buat ke tak nak buat ke, macam mana? So ada apa-apa kata-kata semangat untuk diorang, insyaAllah? Okey, Alhamdulillah selesai untuk hari ni. Alhamdulillah, Min sebenarnya nervous, Min minta maaf atas kekurangan yang Min buat sebentar tadi. Ini adalah first time, so moga selepas ni Min akan dapat improve lagi. Yang kekurangan tu datang daripada Min, yang baik tu Alhamdulillah datang daripada Allah. So kata-kata Min, kalau you all dah register, you all dah register, jangan biarkan kosong. So apa yang Min cakap malam ni manfaat yang ada dalam quantum matter, tapi kalau kita tak mulakan, kita tak akan dapat rasa manfaat tu. So Min selalu ajar dekat klien Min, kalau you all nak sharing, jangan buat sharing selagi you tak start. Ataupun you nak share dengan kawan-kawan ke, dengan parents ke, you kena start dulu buat. Kalau you tak start lagi walaupun serendah RM10, you takkan dapat rasa manfaat tu, you takkan dapat rasa macam mana all the process berjalan. Okay? So dalam ilmu emas ni bagi Min lah, Min pun tak
dulu Min tak fasih dalam emas ni, tapi bila Min dah join Quantum Metal, Min dapat banyak ilmu tentang emas. So kita kena faham macam mana nature emas ni. Nature emas ni adalah for long term. Bukan kita beli hari ni, esok kita nak dapat untung dah. Jangan kalau you seorang otak investor, you put away you punya otak investor tu, yang you datangkan pemikiran yang baru, which is you nak plan untuk jangka masa panjang. Ini kita buat simpanan emas ni untuk kita sustain kita punya financial untuk for long term. Okay, so bila you nak start dalam Quantum Metal, okay, you aim, you letak apa yang you nak dalam Quantum Metal ni, apa yang you nak buat simpanan, kenapa you nak buat simpanan emas ni, apa yang you nak, sama ada you nak simpan untuk saving ataupun you nak backup you punya perbelanjaan. Sebab kalau kita punya perbelanjaan tu dah banyak, why not kita ambil peluang untuk kita start GCA kan. So kalau you ada simpanan, you boleh gandakan, you diversifykan duit you kepada facility, pelbagai facility macam tu. So kalau hari ni you dah register, you belum start now, start hari ni untuk serendah RM10 pun tak apa, asalkan you start, you boleh nampak macam mana proses tu. So keduanya, untuk Min sejenis orang yang fizikal, so kita bagi banyak kelas fizikal juga by Zoom. So rajin-rajin untuk kita menimba ilmu, sebab semua orang boleh buat simpanan emas. Sesiapa sahaja boleh buat simpanan emas, boleh menyimpan duit. Tapi kalau kita tak ada ilmu dan kita tak ada disiplin, kita tetap akan ada bocor juga kat situ. So kita kena ada ilmu untuk kita sustain dalam satu facility, insyaAllah. So itu je kot Min rasa. So tu je kot SM. Okay tak? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata penutup yang baik. Terima kasih. Tak nampak macam first timer pun. Sebab yelah saya banyak conduct speaker-speaker lain, tapi Min okay. Antara yang terbaik. In fact tadi Didi Amira pun sempat cakap you doing great, insyaAllah. So mungkin lepas ni jangan segan lah nak jadi speaker kita lagi, insyaAllah. Okay, saya pun tak nak ambil masa lama. Kita pun dah melebihi jam 10.30 malam. Terima kasih. Saya mewakili tim TGC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan speaker kita, Asmin Nur Rizati, kerana sudi bersama kita untuk buat perkongsian. Dan terima kasih juga pada partisipan yang setia daripada sebelum jam 9 hingga ke sekarang. So saya ucapkan terima kasih banyak dan izinkan saya untuk mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada kesilapan teknikal, sebab tu saya mengendalikan sesi Zoom ni. Sesungguhnya yang indah cantik itu datang dari Allah, yang cacat cela itu datang dari saya akan baiki dari masa ke semasa, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi di sesi akan datang, insyaAllah malam besok ada lagi sesi Zoom kita. So saya sudah